Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasih sekalian, juga ibu bapa bagi calon-calon UPKK. Pada video kali ini saya akan jelaskan berkenaan dengan salah satu subjek yang insya-Allah akan diduduki dalam peperiksaan UPKK tahun ini. Dan subjek tersebut insya-Allah kita doakan anak-anak berjaya dapat A. Dan subjek ini adalah subjek PCHI, iaitu singkatan bagi penghayatan cara hidup Islam. Bagi pihak Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, anak-anak telah dibekalkan dengan buku ini. Buku sama ada warna biru atau warna ungu pada pandangan anak-anak. Dan buku ini di dalamnya telah disusun bahan-bahan ataupun tajuk-tajuk yang akan dinilai terhadap anak-anak. Jadi pada buku ini dia mengandungi 4 bahagian. Bahagian A, peradaban. Bahagian B, penghayatan solat. Bahagian C, penghayatan Al-Quran. Dan bahagian D, keprihatinan. Dan murid-murid akan disoal, bukan semua, tapi ada beberapa. Bagi setiap bahagian ni akan ada beberapa soalan atau perkara yang akan ditanya. Cara paling selamat untuk anak-anak murid skor ataupun mendapat markah adalah mengamalkan seluruh isi kandungan di dalam buku penghayatan cara hidup Islam. Ibu bapa sekalian, percayalah sekiranya anak-anak anda beramal dengan isi kandungan buku penghayatan cara hidup Islam, mereka bukan saja skor A dalam subjek ini, tetapi mereka akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi dalam buku ini adalah buku yang secara tidak langsung menjadi skema ataupun menjadi panduan penilaian. Antaranya perkara-perkara yang akan ditanya ialah berkaitan dengan adab. Bagaimana adab anak-anak ini akan diperhatikan dan dinilai. Sama ada dinilai dari sudut perbuatan mereka ataupun dinilai dengan cara mereka akan ditanya oleh guru berkenaan dengan perkara-perkara yang tertera di dalam bahagian A. Sebagai contoh, mereka akan ditanya tentang adab dengan tetamu. Bagaimana cara menghormati tetamu, apakah layanan yang baik terhadap tetamu. Jadi perkara-perkara ini perlu dijelaskan oleh anak-anak berdasarkan kefahaman beliau. Dan insya-Allah sekiranya dia mampu jawab dengan baik berdasarkan apa yang telah dipelajari dalam subjek adab, insya-Allah perkara-perkara ini dapat disebut dengan baik. Dan yang lebih bagus lagi, sekiranya perkara-perkara ini menjadi amalan dalam hidup anak-anak, mereka akan mampu menjawab soalan-soalan yang dibangkitkan ini dengan cemerlang, memudahkan guru memberi markah dan menilai mereka. Bahagian B ialah penghayatan solat. Mereka akan ditanyakan tentang bagaimana rutin mereka menunaikan solat, bagaimana disiplin mereka menunaikan solat, perkara-perkara sunat. Mereka akan dinilai dari sudut cara mengerjakan ibadah solat dari segi kekerapan berjemaah di masjid surau, bagaimana mereka solat di rumah. Jadi semua perkara ini berkaitan dengan kejujuran mereka dalam menjawab tentang amal ibadah mereka. Begitu juga dengan penghayatan Al-Quran, mereka akan ditanya, diminta menjawab dengan jujur bagaimana mereka membaca Al-Quran, kekerapan membaca, melihat mengulang kaji Quran. Dan yang terakhir bahagian D, mereka akan diuji dalam beberapa topik yang berkaitan dengan sifat-sifat, sifat amanah, ikhlas, taat, sabar, berani, tawaduk, istiqamah, bersyukur, bermaruah, khusyuk, adil, malu, bertanggungjawab, pemaaf, tolong menolong, qanaah, menepati janji, bercakap benar, menghargai masa, berdikari, kebersihan, memelihara kemudahan awam, memelihara alam sekitar, menyayangi binatang. Jadi ini adalah bagaimana mereka akan ditanya dan apa yang mereka akan jawab. Semua skema jawapan yang sepatutnya dijawab telah pun dibekalkan. Jadi murid-murid hanya perlu hafal dan faham isi kandungan buku ini. Dan matlamat daripada penilaian ini sebenarnya bukanlah untuk melahirkan murid-murid atau calon yang menghafal jawapan daripada buku ini. Tetapi sebenarnya matlamatnya adalah agar mereka beramal dan memahami adab-adab ini dalam hidup mereka dan menjadi anak yang soleh-solehah yang mengamalkan akhlak-akhlak mulia Islam. Bukan sahaja mereka belajar dalam subjek adab, tetapi mereka secara tidak langsung mengamalkan dalam hidup, menyebabkan apabila mereka dinilai, diuji oleh guru, mereka dapat jawab dengan baik, dapat memberi penjelasan yang baik dan insya-Allah dapat A dalam subjek ini.
Dan setiap guru mempunyai pelbagai kaedah dan teknik dalam merekod markah murid-murid. Masih lagi menggunakan ruang masa yang sama. Penilaian bermula bulan Februari sehingga penghujung bulan September. Jadi anak-anak masih ada peluang untuk baiki markah mereka, jaga akhlak dan adab mereka. Mudah-mudahan akhlak terbaik yang mereka tonjolkan ini menyebabkan guru-guru juga seronok untuk memberi mereka markah yang paling hebat dan terbaik. Mudah-mudahan mereka mendapat A dalam UPKK bagi subjek PCHI. Di belakang adalah contoh skema pemarkahan yang akan diisi oleh guru. Tidak semua perkara dalam buku ni akan ditanya, tetapi sebaiknya mereka memahami dan menghayati isi buku ni. Jadi buku-buku ini, buku amali solat dan juga buku penghayatan cara hidup Islam ini, biasanya setiap murid calon UPKK di Negeri Sembilan akan memiliki buku ini. Jadi manfaatkan daripada awal tahun untuk membaca dan memahami isi buku ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.